Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن دخل داره فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, yang dimulakan pertama Tuan Pengerusi Masjid Ubudiah Ikro, Imam 1, Imam 2, barisan ahli jawatan kuasa, barisan para datuk datin, para asatizah dihormati, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah pada pagi yang penuh barakat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk hadir, untuk kita mendengar, untuk kita beriktikaf. Di antara orang-orang yang mana Allah Taala puji mereka di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Mereka yang sentiasa mendengarkan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara agama, dan mengambil antara percakapan yang disampaikan, maka diambil yang paling terbaik dan dijadikan sebagai tauladan, ikutan, amalan. Ulaika alladhina hadahumullah, maka Allah mengatakan bahawa mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak dapat hidayat ni, jalan dia Allah sebut istima'. Satu ijtima', satu istima'. Apa makna ijtima'? Ijtima' ni kita berhimpun, berkumpul. Kita datang ke masjid pagi ni. Apa maksud kita datang ke masjid? Tidak lain tidak bukan untuk mengimarahkan rumah Allah. Tidak lain tidak bukan untuk kita sembahyang berjemaah. Yang mana kita datang ke masjid ni bukan sekadar kita dapat solat berjemaah pahalanya, tetapi pahala i'tikafnya, menunggu di dalam masjid, mendengar perkara-perkara agama. Maka jalan nak dapat hidayat ni Allah sebut pertama mesti ada istima'. Apa maksud istima'? Ijtima' berhimpun. Kita biasa dengar ijtima'. Orang berhimpun untuk sembahyang, orang berhimpun untuk hadir pengajian ilmu, orang berhimpun untuk bazar, pasar-pasar, shopping, semua tempat-tempat yang ramai orang berhimpun. Dan antara tempat-tempat yang paling disukai oleh Allah berhimpunnya manusia di dalam masjid. Ahabul makan ila Allahi masajiduha.
Maka istima' ni pula ialah memberi perhatian penuh, mendengar dengan penuh perhatian. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak dapat hidayat dalam kehidupan, Allah sebut alladzina yastami'unal qaul, orang yang mana beri tumpuan, dengar dengan penuh tumpuan. Sebab itu bila Nabi SAW dihantar sebagai Rasul, sebagai Nabi, alladhi, antara tugas Nabi SAW, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mendakwahkan orang-orang kafir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang diberi hidayah siapa? Orang yang mana membuka telinga, pendengaran telinganya. Orang yang mana menyumbatkan telinga dia, tak nak dengar ni tuan-tuan, maka dia tak akan dapat hidayah. Sebab apa? Dia telah awal-awal lagi tutup jalan hidayah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita membuka pintu hati kita dengan membuka pendengaran kita, maka di situ akan ada lorong-lorong hidayah yang akan sampai dalam kehidupan kita. Itulah yang kita selalu minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita tahu apa makna hidayat tu, kita dah biasa dengar hidayat. Bila kau nak pergi masjid ni, hidayat tak sampai lagi lah ustaz, tunggulah hidayat sampai, ataupun tunggulah taufik sampai. Macam mana hidayat nak sampai kalau dengar pun tidak? Kita tak biasa dengar. Dengar apa? Dengar berita-berita akhirat. Dengar apa? Dengar berita-berita kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW sampaikan kepada umat ini. Supaya apa? Supaya dengan dengar itu, maka barulah akan datang alladzina yattabi'una al-qaul alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Sebab itu di zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat Nabi SAW yang awalnya dia ni satu orang syair, satu orang yang hebat dalam membuat syair. Maka apabila kaum dia menasihati dia, kata kamu jangan jumpa Nabi. Sebab apa? Kalau kamu dengar percakapan dia, takut-takut kamu akan disihir, kamu akan terikut dakwah dia. Maka setiap kali dia datang ke Mekah, datang jumpa Nabi, datang berdekatan dengan Nabi, dia akan sumbat kapas dalam telinga dia. Tiba-tiba datang satu bisikan, kata dia, kamu ni orang bijak, orang pandai, orang hebat, intelijen, berpendidikan, takkanlah kamu tak boleh nak bezakan orang yang cakap ni, percakapan dia tu baik ataupun tidak. Maka ketika itu dia mula keluarkan kapas daripada telinga dia. Ketika itulah saat pertama dia dengar daripada Nabi SAW bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga memberi kesan dalam jiwa dia. Makna kata tuan-tuan, jalan pertama nak sampai hidayah dalam kehidupan ialah mendengar. Sebab itu kita perlu banyak dengar tuan-tuan. Dengar apa tuan-tuan? Dengar benda-benda kebaikan, dengar benda-benda akhirat. Satu lagi, sebab kita ni selalu lupa. Manusia selalu lupa pasal apa? Banyak sangat mata kita ni melihat benda-benda yang melalaikan. Mata kita ni selalu tengok benda-benda yang dunia, benda yang melalaikan kita, sehingga apa? Kadang-kadang kita dengar tu pun kita dah lupa dah. Sebab itu Allah kata wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Antara ciri-ciri sifat orang beriman, maka dia boleh menerima peringatan yang disampaikan, kesan daripada iman dalam hati. Nak cerita apa pagi ni tuan-tuan? Kita dah masuk 11 Ramadan. Makna berapa tuan-tuan? 1/3 daripada bulan Ramadan telah berlalu. Yang Nabi kata wa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, ataupun najatun minan nar. 1/3 telah berlalu bulan Ramadan ni, dan Ramadan ni akan tetap terus berlalu. Kita buat amal ke tak buat amal, kita datang masjid ke tak datang masjid, kita dengar kuliah ke tak dengar kuliah, Ramadan akan terus berlalu meninggalkan kita. Persoalannya,
Adakah kita benar-benar telah menjadikan Ramadan ini sebagai satu bulan yang memberi keinsafan kepada kita, yang benar-benar menjadi sebagai satu waktu yang mentarbiahkan diri kita, yang Nabi kata permulaannya itu adalah rahmat. Tuan-tuan, rahmat untuk siapa? Rahmat untuk kita. 5 kelebihan yang Nabi SAW sabdakan untuk orang yang berpuasa. Apa dia? Yang pertama, la khulufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk, iaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Suka tak suka, cinta tak cinta Allah Ta'ala kepada hambanya, disebabkan dia melakukan amalan puasa ni, bau mulut busuk yang keluar daripada apa? Perut yang kosong, itu disukai oleh Allah lebih daripada bau kasturi yang harum, tuan-tuan. Ini ulama mengatakan nak bagi tahu, nak beritahu kepada kita betapa tingginya cinta. Cinta, tuan-tuan. Analoginya macam kita lah baru kahwin dengan isteri kita. Maka apa dia, semua yang busuk jadi wangi, walaupun tak ada yang busuk waktu tu kan. Maksudnya apa? Sebab kita ada hubungan kasih dan kekasih, mencintai, maka yang buruk-buruk pun kita suka, tak apa. Sebelum ni disuka apa? Makan budu. Kita pun jadi suka makan budu juga, walaupun sebelum ni budu lah kita paling tak suka misalnya. Tapi sebab apa? Dia ada hubungan dengan kekasih kita, kita pun jadi suka. Tak suka kerabu, kita pun suka makan kerabu juga. Begitulah nak bagi tahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala bila tengok, bila lihat kita ni, tuan-tuan, berpuasa kerana Allah. Boleh je kalau kita nak masuk tandas kita makan, kan? Boleh je kalau kita masuk bilik tak ada orang, tutup langsir, kita minum, boleh. Tapi semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Walaupun tak ada orang, kita buat juga. Kita tahan juga nafsu kita, tekan diri kita ni. Dahaga tak apalah, lapar tak apalah, maka Allah suka, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi kata apa dia? Yang mana kelebihan ini tak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, walaupun umat terdahulu mereka puasa. Sebab itu antara yang membezakan puasa umat terdahulu dengan yang sekarang apa dia, tuan-tuan? Bersahur. Sahur ni membezakan. Sahur ni kalau ikutkan ialah waktu kita makan. Sahur ni makanan yang kita makan. Itu sahur nama dia kalau bahasa Arab lah. Kalau suhur, barulah perbuatan kita makan sahur tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua Nabi kata, sebab itu sahur ni, tuan-tuan, dia bukan amalan biasa. Kita duduk makan sahur. Sahur ni besar pahala ni. Sebab apa? Nabi kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Orang yang sahur ni dirahmati oleh Allah, didoakan keampunan untuk malaikat. Kita makan saja ya, makan saja pun dapat doa keampunan. Kalau makan biasa, sarapan pagi, tuan-tuan jangan pergi sarapan pula depan ni. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam, tak ada apa doa, tak ada apa kelebihan. Nak makan, tak makan tak ada. Harus, tak ada pahala, tak ada apa. Tetapi untuk sahur ni, tuan-tuan, makanlah apa pun, walaupun seteguk kurma, walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, maka ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali Allah Taala beri kepada umat ini. Dan hanya untuk umat ini, kerana apa? Hubungan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerana kita sebagai manusia, kalau tidak ramailah manusia terdahulu pun mendapat kelebihan, tetapi kerana kita umat akhir zaman. Dan yang kedua, Nabi mengatakan bahawa wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru, iaitu apa dia? Orang berpuasa ni, ikan-ikan di lautan pun mendoakan keampunan. Tuan-tuan bayangkan, kita keluar masjid, kalau kita ni banyak dosa, tuan-tuan, kita pergi jumpa orang soleh, kita pergi jumpa ulama-ulama yang besar, apa doa kita minta? Syekh, tolong doakan untuk saya ni banyak dosa Syekh, kan? Doakan supaya Allah ampunkan saya, mudahkan urusan. Itu doa yang kita minta kadang-kadang sebahagian daripada orang yang dekat dengan Allah. Ini ikan, tuan-tuan, makhluk yang tak berdosa. Ikan pun mendoakan keampunan untuk manusia yang berpuasa. Sehingga apa? Sehingga kita berbuka, buka puasa sepanjang siang, kita dalam keadaan didoakan keampunan oleh Allah.
Mana ada kelebihan ni di dalam amalan-amalan yang lain? Tak ada. Kan? Tak ada. Begitu juga melainkan orang yang belajar ilmu. Orang belajar ilmu pun disebut dalam hadis apa dia? Seluruh ikan-ikan di lautan mendoakan keampunan. Maknanya binatang-binatang pun suka kepada dia. Kesan daripada rahmat Allah. Kerana apa? Bila Allah cinta kepada hamba-Nya, maka Allah akan iklankan kepada apa? Jibril AS. Wahai Jibril, ini hamba aku si fulan bin si fulan, aku mengasihi dia, kamu kasihlah pada dia. Jibril pun akan beritahu kepada seluruh malaikat langit, wahai malaikat, Allah Ta'ala mengasihi si fulan, kamu kasihlah kepada dia. Maka malaikat semua akan mengasihi dia. Dan sehinggalah seluruh makhluk di atas muka bumi akan mengasihi kepada si fulan ini, walaupun tak kenal. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok orang-orang soleh, misalnya ulama-ulama tua kita, contohnya macam Pak Sumit yang baru meninggal, Masya Allah, kita tengok dia walaupun tak kenal, walaupun tak pernah jumpa, tapi bila kita tengok tu, rasa cinta kasih tu dah ada dalam hati kita. Kenapa kita dengar nama Nabi SAW, maka dalam hati kita pun ada rasa rindu paling kurang, walaupun sedikit. Sedangkan kita tak pernah jumpa Nabi. Sedangkan kalau kita lihat apa dia, nak datang kasih dan cinta ni mesti kena kenal dulu. Tak kenal orang tu, macam mana nak kasih dia, macam mana nak cinta dia. Tapi Allah letak dalam hati setiap daripada umat ini, orang-orang beriman, rasa cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Orang yang berpuasa ini, maka Allah menghiaskan syurga dia setiap hari. Dan Allah akan beritahu kepada malaikat, membanggakan, wahai hamba, wahai malaikat-malaikatku, inilah hambaku yang sedang berpuasa, inilah syurga dia yang aku sediakan untuk dia. Tuan-tuan, makna macam kita nak sambut pengantin tuan-tuan, nak sambut menantu, orang panggil, nak sambut apa? Menantu. Kita akan hias bilik, hias rumah, semata-mata pun nak gembirakan orang baru yang akan hadir dalam keluarga kita. Begitulah Allah Ta'ala. Dan kemudian walillahi mathalul a'la. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, iaitu wa tusaffadu fihi maradatu syayatin. Diikat segala syaitan-syaitan jahat. Tak ada dah syaitan jahat bulan Ramadan. Yang ada apa? Nafsu kita. Sebab tu kalau kita masih lagi berterusan melakukan perkara yang dosa, maka kita kena muhasabah. Kita khawatir apa? Syaitan dah tak ada. Ni perangai kita ni, perangai kita yang tak boleh nak tinggal, tabiat buruk. Ini payah tuan-tuan. Benda yang paling susah nak tanggal, nak hilang dalam kehidupan ni, tabiat buruk kita. Dan setiap orang ada tabiat buruk dia masing-masing. Tabiat buruk ni payah. Kalau orang masjidnya tabiat buruk dia lain, kalau orang bukan masjid tabiat buruk dia lain. Kalau orang macam ni tabiat buruk dia, semua orang ada. Maka sebab itu bulan Ramadan inilah bulan untuk kita tarbiyah diri kita. Tinggalkan segala tabiat buruk ni. Kita nak kena keluarkan daripada seluruh kehidupan kita. Dulu kalau kita ni rajin kaki marah orang, asal orang buat silap kita nak pelempang dia, macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka kita belajar untuk apa? Sabar. Bulan Ramadan bulan kesabaran. Yang Nabi kata fa inna sabra thawabuhul jannah, iaitu apa? Sabar ni ganjarannya syurga. Sebab tu sabar ni tuan-tuan, dia ada tingkatan-tingkatan. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika taat perintah Allah, sabar ketika meninggalkan maksiat. Nak tinggalkan apa? Nak tinggalkan maksiat ni pun kena sabar. Nak taat perintah Allah kena sabar. Nak sembahyang 8 rakaat, kena sabar tarawih. Tambah kalau 20 rakaat lagi kena sabar. Dia punya tahap kesabaran lagi kena tinggi. Maka kalau orang yang mampu menyabarkan diri dia kerana Allah di atas dunia ini, maka Allah akan beri ganjaran yang sangat banyak, yang luar biasa. Fa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan bagi ganjaran yang tidak terhitung untuk orang yang sabar. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, iaitu wa yughfaru lahum fi akhir lailihi, akan diampunkan dosanya pada malam terakhir. Bila tuan-tuan? Malam terakhir daripada bulan
Ramadan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ahiya lailatul qadri, adakah malam itu malam Lailatul Qadar? Nabi kata tidak. Wa innama yuwaffal amilu idza qada amalahu. Apabila satu orang tu bekerja, maka dia akan dapat ganjaran ni, balasan ni. Begitulah hamba-hamba Allah Ta'ala ni, dah susah payah bulan Ramadan ni, maka Allah akan kurniakan satu perkara yang besar, iaitu nikmat keampunan daripada Allah. Tak kiralah apa dosa yang kita buat sekalipun dalam hidup ni, Allah tak pernah bersifat tidak mengampunkan. Tidak. Bahkan Allah sentiasa memberi keampunan untuk hamba-hamba dia. Besar mana dosa sekalipun, dengan syarat hambanya itu bertaubat dengan sungguh-sungguh dan bersangka baik dengan Allah, dan tak putus asa daripada rahmat Allah. Ada orang dia, bila dia putus asa tuan-tuan, maka dia kata dosa aku ni besar sangat, tak boleh nak diampunkan. Itu yang jadi sampai bunuh diri tu. Dah tak nampak jalan. Tetapi sekiranya ada kesan-kesan saki-baki rahmat Allah dalam hati dia, maka apa, Allah akan beri kekuatan dalam kehidupan. Besar mana dosa sekalipun, Allah bersedia untuk mengampunkan. Sebab apa Allah kata, sekiranya kamu bawa dosa sebesar sebanyak langit, sebesar 7 petala langit, 7 petala bumi, maka aku bersedia untuk mengampunkan kamu dengan rahmat aku, 7 petala langit, 7 petala bumi. Tak kisahlah mana besar mana pun dosa yang akan bawa, melainkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kita akan masuk fasa kedua bulan Ramadan, iaitu apa dia? Bulan keampunan. Sebab itu antara zikir yang sepatut kita perbanyakkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hadrat Aisyah. Hadrat Aisyah kata, ya Rasulullah, kalaulah aku melihat malam Lailatul Qadar itu, maka apakah doa ataupun amalan yang aku boleh perbanyakkan? Nabi kata, banyakkan baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini doa ini, doa meminta keampunan daripada Allah. Sebab apa? Kita ni tuan-tuan, hamba Allah, banyak buat dosa, banyak buat salah. Dan tidak ada perkara yang paling kita inginkan di hari akhirat melainkan keampunan Allah. Sebab kalau nak harapkan amal kita ni memang tak cukup. Memang tak cukup. Sebab apa? Amal kita ni kalau nak dibayar dengan nikmat yang Allah berikan, habis dah amal kita. Habis. Satu orang yang mana dia ada amal 400 tahun melakukan amal ibadah, apabila dia hari akhirat, maka diriwayatkan iaitu Allah Subhanahu wa taala kata, kamu masuklah syurga aku dengan rahmat aku. Hamba tu kata, tak nak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amal aku yang 400 tahun. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, dia rasa dahaga tuan-tuan, rasa dahaga. Maka diberikan, diminta kepada Allah, ya Allah, aku nak air dahaga. Allah berikan kepada dia seteguk air. Dia pun minum. Lepas habis minum tuan-tuan, Allah kata, seteguk air yang kamu minum itulah nilainya 400 tahun amalan kamu. Itu nikmat dekat akhirat, seteguk air. Jadi kamu nak masuk syurga dengan jalan mana? Rahmat aku ke amal kamu? Tuan-tuan, maka barulah hamba tu kata, kalau macam tu tak apalah ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Analogi nak mudah faham tuan-tuan, kita ni kalau beli air seteguk air mineral tu, tak sampai RM1.50 pun. Kalau kat kedai runcit, kedai biasa, stesen minyak, sebotol air 500 ml. Cuba tuan-tuan pergi ke airport, berapa harga dia? Dah jadi berapa tuan-tuan? Siapa biasa pergi airport tahulah harga dia. Mungkin sampai RM5-6. Tuan-tuan, padahal air kosong yang sama, botol yang sama, air yang sama. Tapi cuba tuan-tuan kalau minta dekat atas flight, kapal terbang, harga dia berapa? Jadi tak masuk akal. Nak beli terus tak boleh beli, kan? Nasi lemak yang RM1.2 pun jadi sampai RM20. Tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, seteguk air yang kita duk minum ni atas dunia ni, itu belum lagi dibayar dengan segala nikmat, dengan segala amal yang kita buat. Kalau bayar habis tuan-tuan, tak ada dah amal kita.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang tanya, Ustaz kalau macam tu kita duk amal ni untuk apa? Kan? Amal pun tak guna juga. Tak ada. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dipermudahkan mengikut apa yang dicipta untuk. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk beramal. Supaya dengan amal itu kita meraih rahmat Allah. Itu dia. Rahmat tu. Kita nak dapat rahmat Allah tu, redha Allah tu dengan melalui jalan amalan-amalan kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lalu 1/3 Ramadan ni, kita tengok sama tak Ramadan aku tahun ni dengan tahun lepas. Kalau betul lah kita nak jadi hamba Allah, maka kita perlu ada perubahan, peningkatan. Paling kurang apa dia? Segala perkara yang disunatkan kita dah buat. Kita tak nak jadi puasa kita ni puasa umum, puasa awam. Puasa awam ni apa? Tinggalkan makan minum, tahan lapar dan dahaga. Tapi kita nak tingkatkan puasa kita jadi puasa yang khas. Orang yang dekat dengan Allah ni bukan setakat dia tahan daripada makan dan minum, tetapi dia juga meninggalkan segala perkara maksiat. Bulan Ramadan ni ada tak kita tengok benda maksiat? Ada tak kita dengar benda maksiat? Ada tak kita cakap perkara maksiat? Ada tak kita melakukan perkara maksiat? Inilah bulan dia. Kalau bulan Ramadan kita masih belum berjaya meninggalkan maksiat, bulan mana lagi yang boleh menjadi sebab untuk kita tinggalkan segala maksiat? Carilah bulan mana lagi. Takkan jumpa tuan-tuan. Sebab tu bulan Ramadan, bulan yang hati-hati manusia sangat lembut. Sangat lembut. Sangat mudah terkesan dengan amalan-amalan agama. Kalaulah Hadrat Umar radhiyallahu anhu orang yang paling kerah hati dia. Paling kerah hati. Sebab apa? Bila dia orang kafir musyrikin Mekah, mereka telah buat keputusan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapa yang sedia nak bunuh Nabi? Hadrat Umar radhiyallahu anhu angkat tangan. Aku yang sedia nak bunuh Muhammad. Maknanya apa? Dia orang hati paling kerah. Hati paling jahat masa tu. Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila dia dalam perjalanan nak bunuh Nabi, dia terjumpa dengan satu orang sahabat dia jugalah, yang telah masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad tanya, kamu nak ke mana wahai Umar? Hadrat Umar kata, aku nak pergi jumpa Muhammad, nak bunuh dia. Maka Hadrat Sa'ad kata, kamu ni tak habis-habis, kan? Macam mana kalau Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Abdi Manaf, dia akan tuntut bela balas pembunuhan tu. Maknanya Hadrat Umar bila dengar perkataan ni, dia dah nampak dah kawan dia ni pun dah berpaling pada agama ni. Kata, engkau pun dah ikut Muhammad juga. Dia kata, memang aku dah ikut Muhammad, aku dah masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mana dah masuk hidayat dalam hati dia, dia takkan takut siapa-siapa dah. Dia hanya takut kepada Allah. Hadrat Umar ni masa tu dia belum Islam lagi, orang yang paling tegas dan paling kira tak ada siapa berani dengan dia lah. Tapi Hadrat Sa'ad ni lagi berani daripada dia. Sebab apa? Dia kata, memang betul aku dah masuk Islam, nak takut apa? Tuan-tuan, dengan Hadrat Umar pun dia dah berani. Padahal kalau tengok zaman tu semua takut dengan Hadrat Umar. Sebelum dia masuk Islam lagi, sampailah dia masuk Islam. Ketika Hadrat Umar nak hijrah, tuan-tuan, hijrah dia paling hebat antara yang berani. Dia kata, wahai orang musyrikin Mekah, aku nak pergi ikut, nak hijrah ke Madinah. Ni nampak aku tengah bawa pedang apa semua ni. Siapa-siapa yang isteri dia nak janda, anak dia nak yatim, mari jumpa aku. Tuan-tuan, kita lawan satu dengan satu sebelum aku hijrah. Tak ada siapa tuan-tuan, jalan seorang balik sampai ke Madinah, dia seorang saja, tak ada siapa berani kacau. Hadrat Umar, itu dia. Tapi kesan hidayat tuan-tuan Hadrat Sa'ad ni, maka dia telah kata, ya aku dah masuk Islam. Mula dua-dua keluar pedang tuan-tuan, nak berhunus pedang. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Hadrat Sa'ad kata, engkau ni tak tengok ke keluarga kamu tu ada yang dah masuk Islam juga? Siapa dia? Kata, adik kamu lah, Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Masa tu Fatimah dekat rumah tengah belajar membaca.
Al-Quran dengan Hadrat Khabbab radhiyallahu anhu, dengan suami dia. Maka Hadrat Umar bila dengar adik dia masuk Islam, dia tak fikir apa tuan-tuan, terus pergi balik rumah, kejar pergi rumah adik dia, ketuk pintu, tung tung tung. Hadrat Khabbab yang tengah mengajar Quran ni terus nyorok, takut. Dengar ketukan Hadrat Umar pun dah takut dah. Terus takut, masuk nyorok tuan-tuan, tinggal Al-Quran kat luar, tak ada siapa dah. Maka Hadrat Fatimah membuka lah pintu, kata, wah, apa cerita kamu datang sini? Aku dengar kamu dah masuk Islam. Memang betul aku dah masuk Islam. Adik dia pun tak takut dengan dia tuan-tuan. Orang kalau takut dia sembunyi-sembunyi. Tak ada. Okey lah. Kan? Padahal masa tu kalau tengok, orang yang mana dia masih menyembunyikan keimanan dia, tidaklah dicela oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Zaman ketika itu masih lagi Islam belum berkembang. Tetapi mereka berani, tuan-tuan, zahirkan Islam. Sehingga bila dia dengar dah adik dia masuk Islam, kat tangan dia ada benda, dia terus pukul kepala adik dia sampai berdarah, tuan-tuan. Hadrat Umar berdarah kepala dia. Kita ni jahat-jahat pun tak adalah sampai pukul adik kita kan, adik kandung sendiri. Hadrat Umar pukul, berdarah. Dia tengok adik ipar dia pula, ni pun sama lebih kurang ni. Dia bantai tuan-tuan, tumbuk punya tumbuk, ligan punya ligan, sampai orang tu separuh mati, lebam-lebam tuan-tuan. Sampai dah kuat, dia tengok ada lembaran-lembaran Al-Quran. Kata, apa benda yang kamu baca ni? Kan, tadi aku nak masuk, aku dengar bunyi macam ada orang baca-baca ni. Hadrat Fatimah kata, inilah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata, mai bagi aku nak baca juga, nak tengok. Maka Hadrat Fatimah kata, tak boleh, kau belum lagi masuk Islam, kau dalam keadaan najis, kau kena mandi dulu. Hadrat Umar radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, walaupun dia berani, tapi adik dia lagi berani daripada dia. Tuan-tuan, yang main-main, akhirnya Hadrat Umar pun telah mandi. Dia buka Al-Quran, dia baca tuan-tuan. Apa kalimah yang keluar daripada Al-Quran yang telah dibacakan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kalimah yang dibuka tu terus baca, terus Allah Ta'ala menceritakan tentang diri Allah Ta'ala. Kisah dalam kisah Nabi Musa AS, surah Taha. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, tidak ada yang layak disembah melainkan aku, tidak ada yang layak untuk minta pertolongan melainkan aku, tidak ada yang menyelesaikan masalah melainkan aku, tidak ada yang memberi manfaat mudarat melainkan aku. Fa'budni, jadilah hamba aku, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat kepada aku. Sebab itu tuan-tuan, antara maksud solat ni untuk supaya kita ingat kepada Allah. Tapi tuan-tuan, orang kalau dah seronok bercinta, dia ingat kekasih dia lagi seronok ke tak ingat lagi seronok? Ingat lagi seronok, betul tak? Bahkan dia dilamun cinta tak apa, teringat tak apa. Bahkan Maulana Zakaria sebab apa? Satu-satunya sekolah yang orang tak nak cuti, apa dia? Sekolah cinta. Sekolah lain semua orang seronok nak cuti. Kalau cuti, bila nak cuti ni seronok. Tapi kalau sekolah cinta tak cuti pun tak apa. Satu-satunya penyakit kalau tak sembuh pun tak apa. Apa dia? Penyakit cinta. Kan? Tak jumpa rawatan pun tak apa. Biarlah aku dilamun cinta. Biar aku kemabukkan cinta. Tuan-tuan. Sebab itu antara maksud solat ialah mengingati Allah. Tapi kalau kita hari ini sembahyang, kita masih lalai daripada ingat Allah, sembahyang jenis apakah yang kita sedang lakukan pada hari ini? Tuan-tuan, ni kita nak muhasabah ni, Ramadan, bulan untuk kita muhasabah. Kita dah sembahyang, tapi dalam sembahyang pun kita lalai daripada Allah. Kita datang masjid, tapi dalam masjid pun kita lalai daripada Allah. Bagaimana di luar masjid kita nak ingat kepada Allah? Bagaimana di luar sembahyang kita nak ingat kepada Allah? Maka sebab itu bila Hadrat Umar baca, dia kata, bawa aku jumpa kepada Muhammad, aku nak jumpa dia. Tuan-tuan, Hadrat Khabbab yang tengah menyorok tu, terus dimunculkan diri dia. Terus jadi berani tuan-tuan. Dia kata, wah Umar, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam, Khamis malam Jumaat, Nabi telah doakan untuk dua orang. Siapa dia? Iaitu Abu Jahal dengan Umar.
Ya Allah, kau berilah hidayat kepada salah satu dari keduanya dan kuatkanlah Islam dengan mereka. Dan aku yakin engkaulah orang yang akan menerima Islam. Tuan-tuan, dia pun cakap kepada Umar. Umar pun bila dengar, bertambah semangat dia jumpa Nabi SAW. Yang diriwayatkan sehingga bila datang jumpa Nabi, panjang ceritanya, akhirnya dia masuk Islam dan bergemalah bunyi takbir di seluruh kota Mekah, tuan-tuan, ketika itu. Kerana apa? Keislaman Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Ini orang yang mana kafir asalnya, hati dia begitu keras nak bunuh Nabi, tapi bila baca Quran, tuan-tuan, terus meresap cahaya hidayah dalam hati. Sebab apa, tuan-tuan? Dia buka pendengaran dia. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Sebab itu orang nak dapat hidayah ni kena sentiasa menjadi orang yang rendah diri, orang yang tawaduk, orang yang sentiasa mendengar perkataan orang. Seperti mana yang berlaku pada Hadrat Umar. Walaupun asalnya dia garang, dia pukul, dia hentak, tetapi tuan-tuan mulia, apabila dia baca dengan penuh rasa keinsafan, Allah Ta'ala beri hidayah dalam hati. Orang yang keras macam ni baca Quran pun menjadi lembut, tuan-tuan. Takkanlah kita yang tak sekeras macam Hadrat Umar baca Quran tak menitiskan air mata. Tuan-tuan, bulan Ramadan lah bulan yang mana kita nak dekat dengan Allah. Bagaimana? Dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalaulah kalaulah di bulan Ramadan ni kita tak banyakkan membaca Al-Quran, kita tidak bertadabbur dengan Al-Quran, kita tak memahami Al-Quran, bulan mana lagi kita nak dekat dengan Al-Quran ini? Bulan mana lagi kita cari? Kita tak akan jumpa. Maka bulan Ramadan lah. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok para salafus soleh, orang-orang terdahulu, datangnya Ramadan ini menjadi fokus tujuan mereka ialah membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Berapa banyak, tuan-tuan? Imam Syafi'i rahmatullah alaih bulan Ramadan saja 61 kali khatam. Kita nak khatamkan sekali pun berat, tuan-tuan, kan? Memanglah. Tapi itulah, maknanya kita cerita ni bukan maksudnya apa, supaya kita dapat semangat. Imam Syafi'i 61 kali, Imam Abu Hanifah 60 kali. Dan begitu juga para ulama-ulama yang terdahulu. Ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang 7 hari sekali khatam. Alhamdulillah, di madrasah saya pun, pelajar kita tumpang berkat mereka je. Kita ni pun tak sampai tahap mereka. Tapi hari itu dia baca tarawih 20 rakaat. Jadi ada jemaah yang buat 3 juzuk, ada jemaah yang buat 5 juzuk satu hari. Ada jemaah yang buat 1 juz setengah. Jadi yang buat 5 juzuk tu dia dah khatam pada 6 Ramadan. 6 Ramadan. Yang buat 3 juzuk dah khatam pada 10 Ramadan. Kemudian dia akan repeat balik, baca pada awal balik. Yang baca 1 juz setengah ni dia akan khatam pada 20 Ramadan. Sebab 10 hari dapat 15 juz, 1 juz setengah. Jadi 20 hari dapat 30 juz. Ini yang baca 1 juz setengah. Nampak? Maknanya boleh tak buat? Boleh. Pelajar kita boleh. Mereka juga manusia. Mereka juga makan nasi macam kita. Mereka juga makan, minum air macam kita. Tak adalah minum air biru ke, air tonik tenaga. Tak ada, kan? Makan nasi lain daripada lain, basmati ke, tak ada. Bahkan makan nasi berat sama beras dia. Makan lauk pun sama. Tapi kenapa mereka boleh buat, kita tak boleh buat? Kerana mereka ada suasana dan mereka hidupkan suasana tadi. Dan rasa cinta kepada Al-Quran itu menyebabkan tak jadi berat, tak jadi susah. Tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita bulan Ramadan ni bulan yang mana kita nak memanfaatkan. Maksudnya apa? Masa-masa yang Allah berikan kepada kita pada bulan-bulan yang mulia ini, kita nak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita menjadi hamba Allah yang saleh. Melalui apa? Melalui amalan-amalan yang disunatkan. Bertadarus, kita bersahur, kita memberi makan orang yang berpuasa, kita solat tarawih setiap malam, kalau tak dapat 20 kita buat 8, solat witir, dan kemudian kita memperbanyakkan i'tikaf, khususnya pada 10 malam terakhir, dan kita carilah malam yang dipanggil Lailatul Qadar, yang mungkin berlaku bila-bila masa. Kerana apa? Banyak khilaf bila berlakunya malam Lailatul Qadar ini. Ada sebagai ulama kata bahkan boleh berlaku pada 1 Ramadan.
bahkan boleh berlaku pada 17 Ramadan, bahkan boleh berlaku pada 10 yang terawal. Ada sebahagian ulama kata berlaku setiap tahun sama. Ada sebahagian kata berbeza-beza. Tahun ni 23, tahun depan 25 mungkin. Tahun depan lagi mungkin 27, bertukar-tukar. Tapi walhasilnya kita nak dapatkan macam mana? Paling kurang daripada 1 Ramadan sampai malam 30, maka kita usahalah hidupkan malam-malam tersebut dengan amal ibadah. Paling kurang ulama kata apa dia? Maghrib kita berjemaah, isyak kita berjemaah, dan tarawih kita dan subuh kita pun berjemaah. Ajaklah keluarga kita, anak-anak kita, jiran-jiran tetangga kita, war-warkan, syiarkan, supaya apa, mereka juga mendapat daripada bahagian malam Lailatul Qadar yang Allah kurniakan kepada umat ini, tuan-tuan. Kerana apa? Orang yang mengajak kepada orang lain juga, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili, maka dia juga akan mendapat pahala yang sama, tuan-tuan. Kita duk ajak kawan kita i'tikaf, kita ajak kawan kita datang masjid, kita ajak kawan kita tadarus Quran, kita ajak kawan kita apa, berzikir, maka segala amalan mereka kita pun akan dapat pahala yang sama. Tak rugi. Itu hanya khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tak ada. Tapi untuk umat ini Allah bagi macam-macam bentuk pahala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa melalui doa Jibril alaihissalam ketika Jibril alaihissalam naik satu tangga, mendoakan celakalah ataupun binasalah orang yang mana lalunya Ramadan tetapi masih belum menjadi sebab keampunan untuk dia. Ramadan dah berlalu tapi dosa dia tak diampunkan lagi. Kenapa? Sedangkan kalau kita tengok orang bersahur pun Allah doakan, Allah rahmati dia, beri keampunan untuk dia. Orang beri makan, orang puasa pun dapat keampunan. Orang datang masjid pun dapat keampunan. Orang sembahyang tarawih pun dapat keampunan. Orang sembahyang isyak pun dapat keampunan. Orang baca Quran pun dapat keampunan. Berapa banyak amalan di bulan Ramadan ni yang Nabi janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Tapi bila berlalunya Ramadan, dosa dia masih belum diampunkan, Nabi kata amin. Nabi doakan amin untuk orang begitu celaka, binasalah dia. Sebab itu tuan-tuan, kita, satu, kita diri kita, satu lagi kita perlu fikirkan kepada orang lain. Siapa dia tuan-tuan? Keluarga kita, orang kampung kita, jiran kita. Paling kurang kita ini menjadi sebab untuk mereka juga datang kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab umat ini adalah umat akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi yang diutuskan, tak ada lagi Nabi yang akan dizahirkan, sehinggalah Imam Mahdi akan datang, Nabi Isa AS akan turun. Maka umat ini bertanggungjawab untuk amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran, mengikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan, kalau seandainya kita biarkan orang melakukan kemungkaran dan hanya kita yang melakukan kebaikan, maka hati-hati. Kita risau apa dia? Allah Ta'ala akan turunkan musibah. Apabila kemungkaran itu telah menjadi umum, maka datanglah musibah. Musibah itu tidak akan terkecuali, walaupun orang-orang yang soleh akan terkena juga. Sebab tu kita tengok bila mana-mana tempat datangnya musibah, maka apa dia, semua orang kena. Tak kira lah baik ke, jahat ke. Binatang pun dapat juga, yang tak ada dosa, binatang, lembu, kambing, semua habis mati. Tetapi ke akhirat yub'atsuna ala niyatihim, dibangkitkan mengikut keadaan amal mereka masing-masing. Kat dunia tak selamat, tapi kat akhirat ikut amal masing-masing. Kalau dia orang soleh, dia jadi orang yang selamat. Kalau dia orang yang bukan soleh, dia akan mendapat keburukan Allah. Sebab itu tuan-tuan, nak dapat keselamatan dunia akhirat, maka amar ma'ruf nahi munkar perlu dijalankan antara sesama kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sebab untuk kita semakin dekat dengan Allah, semakin hampir dengan Allah. Apa tanda-tanda dia? Kita nak diri kita dekat dengan Allah ni, ada dia punya tanda dia, babit dia, panduan dia. Kalau kereta ni kita nak tahu minyak dah habis, dia punya meter dia ada. Meter dia tengok dah E dah, ni nak dekat habis dia kena isi petrol ni. Kalau tak isi macam mana? Mati tengah jalan. Kita terpaksa tolak, kan? Elok-elok benda yang memudahkan kita, memayahkan kita pula, kita terpaksa tolak pula kita. Begitulah kita ni tuan-tuan. Nak tahu iman kita ni macam mana tahap dia, tengoklah amal kita. Kalau amal kita semakin bertambah, maknanya iman kita semakin bertambah. Kalau amal kita makin berkurang, maknanya iman kita makin berkurang.
Kalau kita seronok dalam melakukan amal, maknanya kita dalam keadaan iman yang sejahtera. Kalau kita buat amal dalam keadaan kita rasa berat, kita rasa tak suka, ni kita kena hati-hati tuan-tuan, iman kita dalam bahaya. Sebab itu tuan-tuan, antara tanda-tanda beriman Nabi sebut, man sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Orang yang mana dibuat kebaikan dia rasa gembira. Ada tak kalau kita buat kebaikan kita rasa gembira? Ada tak? Kita cek diri kita. Ada. Kan? Bila kita dapat sedekah infak, rasa gembira. Bila kita dapat datang masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih aku datang masjid. Walaupun aku ni payah nak datang masjid Ramadan yang Allah pilih. Syukur dapat sembahyang berjemaah. Syukur dapat datang dengan kuliah. Maka ini tanda-tanda keimanan. Wasa'atka sayyi'atuka, tapi kalau kita buat dosa kita rasa sedih, maka ini tanda-tanda keimanan. Tapi yang paling bahaya bila kita buat kebaikan dah tak ada rasa apa tuan-tuan. Kita buat kebaikan sebab apa? Orang buat, kita pun buat, tapi kita tak rasa apa-apa. Orang buat dosa, kita pun buat dosa, kita tak rasa sedih. Bahkan gembira. Umat akhir zaman ni tuan-tuan, bukan setakat tak rasa sedih buat dosa, gembira dengan dosa yang dilakukan. Rasa hebat. Oh, akulah paling bagus. Oh, akulah buat dosa. Bukan setakat gembira dengan dosa lakukan, bahkan gembira bila dapat pamerkan pada orang, tunjuk pula pada orang, akulah orang yang paling, akulah orang paling. Dan bila diberi nikmat oleh Allah, dia rasa oh Allah Ta'ala telah berlakukan kebaikan kepada dia. Sebab apa? Aku ni orang baik, aku ni telah buat sesuatu benda yang Allah suka, maka Allah bagi macam-macam pada aku. Bisnes aku kencang, laju, rezeki murah, tak pernah sakit. Tuan-tuan, itu bukan tanda Allah suka pada kita. Kalau kita masih buat dosa, Allah bagi nikmat. Yang kita paling risau bila kita buat dosa, Allah masih lagi beri nikmat kepada kita tanpa diberi teguran, itu adalah istidraj. Istidraj ni apa tuan-tuan? Benda yang Allah bagi nikmat kepada kita dalam keadaan kita ni masih berdosa dengan Allah. Kerana orang yang dekat dengan Allah, bila dia ada dosa, Allah akan ampunkan dosa dia dengan jalan Allah beri ujian, Allah beri penyakit, Allah beri kesusahan. Itu tanda Allah sayang pada dia. Allah beri nikmat agama. Hari ni manusia tuan-tuan, hari ni orang dia rasa apa? Allah suka dengan dia bila apa? Dia dapat murah rezeki, dia hidup kekayaan dia semakin mewah, hidup dia semakin bahagia dalam keadaan tenang dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dia tak sembahyang, dia kata aku tak sembahyang, apa nak takut? Okey je hidup aku, sihat je, tak sakit. Aku ni tak ada bayar zakat, tak ada apa pun, okey je. Tak puasa, relax je. Perniagaan aku maju lagi. Maknanya Allah suka dengan aku. Tidak. Al-Quran menafikan perkara tersebut. Kerana apa? Orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, bukanlah itu tujuan, bukanlah itu tanda dia. Tanda dia ialah bila Allah berikan agama, bertambah amalan dalam kehidupan. Walaupun dia susah, walaupun dia sakit, tapi semakin bertambah ingat kepada Allah, semakin bertambah yakin kepada akhirat, semakin bertambah kelazatan dalam beramal. Walaupun dia susah, walaupun dia sakit, walaupun dia miskin, walaupun tak ada siapa kenal di atas dunia ini, walaupun tak ada siapa nak sembahyangkan jenazah dia kalau dia mati, maka dialah sebenarnya orang yang dicintai oleh Allah sekiranya dia amalkan agama dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita ketuk diri kita, muhasabah diri kita. Kita ni di kalangan manusia yang mana? Sekiranya bukan bulan Ramadan ini, bukan menjadi bulan muhasabah, bulan mana lagi kita nak jadi sebagai bulan yang kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab itu bulan Ramadan ni ulama kata jadikan sebagai momentum, kan? Maksudnya apa? Percikan-percikan api yang akan kita hidupkan sehingga kita dapat teruskan walaupun Ramadan dah habis, tetapi amalan itu tetap diteruskan. Kerana yang kita buat ni bukan kerana Ramadan itu, tetapi kerana gembirakan Allah, redha Allah, nak meraih rahmat Allah. Dan satu orang itu takkan tahu dia diredai oleh Allah atau tidak, melainkan apabila dia telah mati. Saat kematian. Sebab itu kita semua ni belum mati lagi. Bila mati tak tahu tuan-tuan. Bila-bila masa kita boleh mati, kan? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, umpamakan 3 saudara. Bila satu orang dia hidup atas dunia, dia ada 3 kawan. Satu kawan yang akan ikut dia, satu kawan yang mana kalau dia mati, kawan tu tinggalkan dia. Satu kawan yang mana bila dia mati, kawan tu ikut sampai ke perkuburan.
Satu lagi kawan yang mana bila dia mati tuan-tuan, bukan setakat ikut sampai ke perkuburan, teman dia dalam kubur, hilangkan kegelisahan dia, hilangkan kerisauan dia. Kamu jangan risau, kamu jangan takut, aku sebagai teman dan sahabat kamu, aku akan duduk dengan kamu sampai hari kiamat. Maka teman yang pertama siapa dia tuan-tuan? Bila mati dia tinggalkan kita. Waktu hidup bukan main lagi, bergaya, berkacak, iaitu harta. Mati je tuan-tuan, belum sempat apa lagi, keturunan kita dah bergaduh, bersengketa. Sebab apa? Rebut harta. Bahkan ditunggu-tunggu pula bila bapa nak mati cepat ni. Lama sangat hidup ni, kita nak ambil harta ni. Mati cepat tak apa, kan? Fitnah harta. Belum sempat apa-apa lagi tuan-tuan, dah tukar nama, dah tak ada apa dah. Yang tinggal kain kafan. Ke ada orang mati pakai baju kemeja? Tak ada. Orang Islam paling kurang 2 helai kain kafan, 3 helai kain kafan, yang mana semua orang pakai sama. Raja ke dia, Perdana Menteri ke dia, orang hebat ke dia, dulu ke atas dunia orang salam bercium tangan. Dulu atas dunia orang salam bentang kapet merah. Orang dia datang, orang bentang kapet merah, macam mana hebat dia pun, bila mati itulah kain dia, itulah pakaian dia. Kawan yang kedua siapa dia tuan-tuan? Yang ikut sampai kubur? Keluarga dia. Berapa lama keluarga akan bersama kita tuan-tuan? Sampai kat kubur je. Lepas habis tahlil, lepas habis talqin, ada orang duk bentang tikar bermalam kat kubur itu. Bang, tak apa, malam ni saya teman abang, jangan risau bang. Yang tak apa, abang teman Yang malam ni. Abang tahu Yang tak boleh tidur seorang-seorang. Tak ada tuan-tuan, sumpah takkan jumpa orang yang tertidur. Kalau jumpa pun mungkin dia orang kurang siuman, kan? Yakin dah. Semua nak balik rumah, buat apa tidur kat kubur, penuh dengan nyamuk, dengan macam-macam lagi. Silat-silat air bulan, tak tidur malam tu. Balik rumah juga tuan-tuan, menangis macam mana pun, letak badan atas tilap, buka aircon, tidur juga. Sedih macam mana pun, tidur juga. Ingat kita berapa lama? 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, 40 hari. 4 bulan 10 hari dah tak ingat kita dah, kan? Rumah yang kita duk buat tu ada penghuni baru pula. Tuan-tuan, orang lelaki kering air mata, dah ada penghuni baru, kan? Edah dia apa? Kering air mata orang lelaki. Isteri meninggal, kering air mata habis, kan? Itulah orang lelaki, orang perempuan 4 bulan 10 hari. Jadi begitulah, memang itu peraturan dunia ni, memang begitu. Tempat yang bersilih ganti, orang akan datang pergi, datang dan pergi. Kita ni je tak sedar diri kita akan pergi meninggalkan dunia, dan berangan-angan nak duduk atas dunia sampailah kita seolah-olah yang kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga, Nabi kata apa dia? Yang akan teman dalam kubur. Ini yang kita selalu pun, yang kita masih hidup atas dunia, tengok dia pun buat tak layan. Kawan yang kita duk tengok dia buat tak layan, pergi tak pergi je, tegur pun macam tak nak tegur. Tapi esok dalam kubur dia yang teman kita. Itu apa dia? Amal soleh kita. Amal soleh kita yang kita hari ni duk rasa alah, pergi masjid je pun, alah, baca Quran je pun, alah. Semua kita ala-ala kan. Maknanya apa? Tak ada nilai macam alah, benda kecil je. Yang benda besar apa dia tu? Kita nak pergi, ada promosi tu, ni raya ni, kalau tak ada baju raya tak beraya kita. Itu yang kita duk besarkan. Tak salah nak beli baju raya kan, tapi kalau sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan, itu salah lah. Nak beli tak ada masalah. Nak beli pergi pasar Ramadan, nak beli satu pasar tu makanan pun tak ada masalah, kan? Habis kan semua, kan? Yang penting jangan bazir, bagi ke orang. Bagi jangan dah nak rosak baru bagi, sebelum buka puasa bagi. Tak ada masalah, tapi jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kawan yang akan teman kita dalam kubur. Yang atas dunia ni kita lebih kurang je dengan dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ni bulan untuk kita ketuk hati kita dan kita tanya diri kita, kita ni nak jadi manusia jenis macam mana? Allah dah bagi 2 jalan. Jalan kebaikan,
jalan keburukan. Syurga, jalan neraka. Dua-dua dah ada. Dua-dua dah jelas. Ulama dah terangkan, Nabi dah sampaikan kepada kita. Al-Quran dah ada, hadis dah ada. Apa lagi jalan yang Allah nak tunjuk? Tak ada jalan ketiga. Kita tak ada jalan ketiga. Dia syurga atau neraka. Dia kata, ustaz, saya tak nak pergi syurga lah, payah sangat dah. Neraka, oi tak boleh, tak tahan ustaz. Habis tu nak pergi mana? Pergi tengah-tengah lah, RNR. Nak pergi Seremban, ada RNR kan? Seremban, pergi Kuala Lumpur. Tak ada tuan-tuan. Dia dua je. Tak satu, dua. Tak dua, satu. Itu je. Maka sebab itu kita tekanlah nafsu kita. Ni bulan kesabaran, bulan kita menekan nafsu, menekan segala keinginan kita, dan kita buat segala amalan betulkan niat kerana Allah, bukan kerana manusia. Kerana apa akan datang di hari akhirat? 3 golongan yang amalan dia hebat-hebat. Orang yang mati syahid, orang yang dermawan, orang alim qari. Tetapi orang yang pertama, mereka ni orang yang pertama masuk dalam neraka Allah. Amalan hebat-hebat tapi dia pertama masuk neraka Allah. Sebab apa? Semua amal yang dibuat itu bukan kerana Allah, tetapi kerana nak disanjung oleh manusia. Tuan-tuan, ini niat, tuan-tuan, niat. Sebab tu amal soleh dah cantik, tapi kalau niat kita bukan kerana Allah pun bahaya. Sebab itu tidak ada amalan yang lebih dahsyat, lebih buruk daripada amalan yang disyirikkan Allah padanya, disekutukan Allah. Esok Allah Ta'ala perintahkan, kamu ambillah pahala daripada orang yang kamu buat kerana dia tu. Ambil pahala dari dia. Maka kita tak akan mampu untuk melakukan, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan insya-Allah kuliah kita pada pagi ini memberi kesan dalam kehidupan kita, khususnya untuk diri saya yang berkata-kata ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan yang banyak kepada kita, murahkan rezeki kita dalam keadaan berterusan melakukan amal soleh, dan diberi taufik oleh Allah untuk seterus kekal dalam perkara-perkara agama, sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah dimatikan dengan husnul khatimah, sebaik-baik kematian, yang menjadi asbab kebaikan hidayah dan seluruh manusia yang lain insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah daripada diri saya minta ampun, terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.